Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Pantun Melayu tradisional, ungkapan indah harta Melayu. Pantun Melayu merupakan satu perkara yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, yang bermaksud sesuatu adat yang tidak berubah, tetap dan kukuh. Namun begitu, kemajuan teknologi semasa telah menyebabkan pantun semakin kurang mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat hari ini. Oleh itu, dokumentari ini telah dilaksanakan bagi menelusuri seni dan keunikan pantun serta mencadangkan pantun sebagai salah satu produk pelancongan warisan di Malaysia. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa yang dituturi dan dikarang serantau Nusantara, terutamanya dalam bahasa Melayu. Ia merupakan puisi yang paling ringkas dan asasnya terdiri daripada dua baris yang mempunyai ikatan berirama dan mempunyai sebutan yang sama di hujungnya. Baris-baris ini pula boleh dikumpulkan menjadi 4, 6 ataupun 8 baris. Jarang terdapat pantun yang melebihi 8 baris dan pada kebiasaannya pantun terdiri daripada 4 baris. Ciri-ciri pantun ialah merupakan karangan yang berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pembayang dan satu lagi bahagian maksud. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 adalah pembayang, manakala baris 3 dan 4 adalah maksud. Sebagai contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bagi pantun 2 kerat pula, baris pertama adalah pembayang dan baris kedua adalah maksud. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Pantun mempunyai rima atau bunyi akhir di hujung baris yang sejajar. Bagi pantun 2 kerat, rima akhir dalam bentuk A. Bagi pantun 4 kerat pula, rima akhir berbentuk AB. Keistimewaan bagi pantun ialah pantun merupakan puisi asli milik orang Melayu tanpa pengaruh daripada mana-mana negara. Jika dibandingkan dengan syair, syair mempunyai pengaruh dari negara Arab. Pantun merupakan puisi yang popular dalam kalangan orang Melayu dan boleh digunakan dalam apa-apa majlis dalam pelbagai bidang seperti agama, politik dan sosial. Selain itu, bentuk pantun itu sendiri telah menzahirkan keistimewaan yang terdapat pada pantun. Bagi pendapat saya, seni pantun ni dia sangat unik. Bila kita berpantun, pastilah kita akan menggunakan bahasa Melayu, betul? Jadi, penggunaan ataupun persembahan seni pantun itu kita boleh jadikan satu tarikan pelancongan terutamanya di kalangan pelancong-pelancong yang memahami bahasa Melayu itu sendiri, terutamanya pelancong domestik dan negara-negara luar yang memahami bahasa Melayu seperti Indonesia. Jenis dan contoh pantun. Pantun terbahagi kepada 6 jenis, iaitu pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan 12 kerat. Dan jenis pantun yang paling popular dan sering digunakan adalah pantun 4 kerat. Pantun juga terbahagi kepada beberapa bentuk, iaitu bentuk yang pertama ialah pantun budi. Contohnya, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Yang bermaksud, masyarakat dahulu mengutamakan budi dalam kehidupan mereka. Nilai budi ini lebih tinggi berbanding emas dan tidak terbayar hingga di bawah mati. Pantun ini juga ingin mengajar tentang nilai berbudi yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Pantun yang kedua adalah pantun agama. Contohnya, banyak hari antara hari, tidak semulia hari Jumaat.
banyak Nabi antara Nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Yang membawa maksud kemuliaan Nabi Muhammad SAW dianggap lebih mulia daripada 25 orang Nabi yang lain. Kata-kata nasihat yang mendalam mampu menyentuh hati dan perasaan seseorang untuk ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah pantun kasih sayang. Contohnya, dari mana pipit melayang, dari payah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Yang bermaksud perasaan kasih dan sayang dalam diri seseorang. Perasaan sayang itu digambarkan bermula dari mata lalu turun ke hati. Kasih sayang adalah suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Pantun yang seterusnya adalah pantun nasihat. Contohnya, tanam bunga di dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Yang bermaksud, janganlah kita mengikut hawa nafsu dalam melakukan sesuatu perkara, kerana ianya akan membawa kesan buruk kepada diri sendiri. Dalam kata lain, menegur seseorang agar dapat dijadikan sebagai pengajaran. Pantun yang kelima adalah pantun jenaka. Contohnya, dari Kelang lalu ke Jawa, naik singgai ke atas atap, ikan kering lagi ketawa, mendengar tupai membaca kitab. Yang bermaksud, apabila seseorang yang tidak berilmu tentang sesuatu tetapi mahu menunjukkan kemahirannya, pasti akan diketawakan pihak lain. Pantun ini bertujuan untuk berhibur dan menjalinkan keakraban. Pantun yang seterusnya adalah pantun teka-teki. Contohnya, ambil betik potongkan pisau, buah masak pokoknya rendah, kecil-kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. Pantun ini mempunyai persoalan tekaan yang perlu dijawab. Jawapan bagi persoalan pantun ini adalah cili. Pantun yang ketujuh adalah pantun adat. Contohnya, batu kecubung warna ungu, ditatah berlian batu bermutu. Adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Yang bermaksud, bagi orang Melayu, mereka amat mengalu-alukan kedatangan tetamu dengan membentangkan tikar untuk alas duduk tetamu dan membuka pintu sambil memuliakan tetamu untuk masuk ke dalam. Pantun ke-8 adalah pantun dagang. Contohnya, kedidi di pasir gosong, anak murai putih dadanya, tarik nafas kenangkan untung, jatuh berderai air matanya. Yang bermaksud, seseorang yang merantau ada ketikanya berasa sedih akan nasibnya yang tidak menentu. Pantun ini juga dikenali sebagai pantun nasib. Pantun yang ke-9 adalah pantun anak. Contohnya, membuat manisan dari buah salak, dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah pada ibu bapa agar kelak bisa masuk syurga. Yang bermaksud, kanak-kanak harus berbakti dan menghormati ibu bapanya agar kelak dapat masuk ke syurga. Pantun ini juga berkisahkan tentang kehidupan kanak-kanak dan dunia mereka. Pantun yang ke-10 adalah pantun kepahlawanan. Contohnya, perahu payang warnanya merah, berlayar menuju arah utara, keris dipegang bermandikan darah, adat pahlawan membela negara. Yang bermaksud, semangat kepahlawanan yang tinggi dalam diri sehingga sanggup bermatian demi mempertahankan negara. Pantun yang terakhir adalah pantun muafakat. Contohnya, indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga senja, kelurah sama diharungi, usaha bersama membawa bahagia. Yang bermaksud, kesungguhan dalam melakukan sesuatu perkara secara bersama-sama dan akhirnya akan membawa kepada kejayaan. Mengikut sejarah, pantun telah wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca. Pada zaman itu, pantun dicipta sebagai alat berkomunikasi atau satu bentuk untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang dan menggunakannya untuk berjenaka, menyindir dan memberi nasihat. Namun begitu, pada masa kini, pembangunan teknologi yang pesat telah sedikit sebanyak telah menyebabkan generasi muda kurang berminat untuk mempelajari
serta mengamalkan pantun dalam kehidupan seharian. Generasi muda sekarang lebih berminat untuk menggunakan teknologi seperti telefon pintar serta jaringan internet yang baik untuk bermain permainan video. Hal ini menyebabkan mereka semakin kurang berminat untuk mempelajari seni pantun serta puisi-puisi Melayu tradisional yang lain. Cabarannya ialah teknologi itu sendiri. Teknologi generasi muda suka sesuatu yang moden, suka video games dan sebagainya. Jadi inilah cabaran sebenarnya dalam mengekalkan warisan pantun pada masa kini. Jadi cabaran-cabaran yang sedemikian harus ditangani oleh generasi muda. Kalau tidak, pantun tidak ada kesinambungannya. Sepatutnya teknologi itu adalah pemudah cara untuk melestarikan pantun, bukan halangan. Terdapat beberapa langkah untuk membina pantun yang baik. Langkah yang pertama ialah bina baris maksud pantun terlebih dahulu. Sebagai contoh, mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Langkah yang kedua ialah kenal pasti rima akhir baris maksud. Rima akhir baris maksud bagi pantun ini ialah pan dan di. Langkah yang ketiga, senaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Bagi rima akhir pan, antara perkataan yang mempunyai suku kata pan di belakang ialah sampan, lipan dan papan. Bagi rima akhir di pula, antara perkataan yang mempunyai suku kata di belakang ialah pemudi, kemudi dan lidi. Langkah keempat ialah bina ayat yang sesuai dalam lingkungan 10 hingga 12 patah perkataan. Sebagai contoh, mudik ke hilir menaiki sampan, beramai-ramai memegang kemudi. Dan langkah yang terakhir ialah pastikan rima akhir setiap baris selari dengan rima AB. Pada masa kini, pantun sangat terkenal di Nusantara, terutamanya di Malaysia dan Indonesia. Pantun juga merupakan puisi tradisional yang sering digunakan dalam industri pelancongan negara. Jadi, tidak hairanlah pantun mampu menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia. Diperkenalkan sebagai tarikan pelancongan. Contohnya, kalau ada pelancong datang ke inap desa, datang ke hotel, datang ke sesuatu tempat, kan selalunya ada pihak yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan tempat-tempat yang cantik. Boleh disulamkan dengan pantun. Apabila katakanlah pelancong datang ke Melaka, boleh disampaikan dalam bentuk pantun. 2, 3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2, 3 pelancong kemari, manakan sama tuan seorang. Jadi pelancong pun gembira. Kesimpulannya, pantun mempunyai pelbagai baris di mana asasnya memiliki 2 baris dalam satu rangkap yang mempunyai ikatan berirama AB. Baris-baris ini juga boleh dikumpulkan menjadi 4 hingga 12 baris. Jarang kita dapat melihat pantun yang melebihi 8 baris dan pada kebiasaannya pantun yang sering digunakan dan popular hanya pantun 4 baris sahaja. Setiap rangkap pantun haruslah mempunyai pembayang yang berusulkan alam dan mempunyai maksud. Setiap pantun mesti mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri daripada aspek tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan bentuk. Pantun sangat bagus kerana dapat memberi pengajaran kepada pembaca dan pendengar serta sering digunakan sejak zaman dahulu sehingga kini. Sebelum tamat, izinkan saya berpantun. Berenang bebas si anak kelah, berenang sembunyi di bawah papan. Andai ada kata yang salah menyusun jari, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Pergi berdagang buah zaitun, dibawa bersama bidara dan nungan. Alangkah indah warisan pantun,
dijadikan sebagai tarikan pelancongan? Mari makan buah berangan sambil melihat bunga rafflesia. Alangkah baiknya aktiviti pelancongan pantun diperkenalkan demi negaraku Malaysia.